Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam siri kali ini yang keempat. Dan kali ini Pak Su akan membicarakan kaitan dengan pengurusan masa belajar yang berkesan. Para pelajar yang saya kasih, ada banyak kajian yang dibuat, terutama oleh kumpulan pembangunan manusia, entrepreneur, usahawan, apabila kita membangkitkan tentang bagaimana kita nak menguruskan masa, harus kita lihat satu kajian iaitu masa yang diperuntukkan pada kita dalam sehari adalah 24 jam. Dan kajian mengatakan kalau kita bahagikan 24 jam masa ini kepada 3 tahap, 3 stages, 8 jam yang pertama, 8 jam yang kedua, 8 jam yang ketiga, maka hasil keberkesanan dalam pengurusan masa itu akan berkesan. Untuk makluman para pelajar, kalau 8 jam yang pertama, peringkat ini adalah yang kita lakukan seharian. Kita makan, kita minum, kita rehat, kita beriadah, dan bila kita beribadat dan sebagainya. Asas-asas ini merupakan satu keperluan bagi manusia. 8 jam yang pertama ini basic. Namun bila kita masuk stage yang kedua, 8 jam yang kedua, bagi pelajar, dia belajar. Kalau ibu bapa kita, dia bekerja mencari rezeki, tetapi kalau pelajar, dia belajar. Tetapi yang menentukan keberkesanan dalam belajar ini ialah tindakan peringkat yang ketiga, 8 jam yang ketiga, iaitu bertindak sesuatu itu secara extraordinary, secara luar biasa. Dan apabila kita bertindak secara luar biasa, extraordinary ini, maka hasil impak yang kita akan dapat dalam mempergunakan masa 24 jam itu akan memberi pulangan yang sangat-sangat hebat. Cuba laksanakan tindakan itu dalam apa pun kita lakukan dalam menguruskan masa. Kita buat sesuatu itu pada keadaan yang extraordinary itu, yang luar daripada biasa. Kalau dulu kita biasa belajar sejam, 2 jam, tapi kita tambah masa itu, kita ulang kaji dan kita buat hafalan dan sebagainya, tu kita lakukan kekerapan itu lebih daripada kebiasaan. Inilah yang dikatakan extraordinary. Para pelajar yang dikasihi, apabila kita mengkaitkan tentang proses pembelajaran, dicadangkan dalam masa kita belajar, kita bahagikan kaedah yang terbaik untuk menguruskan masa belajar dengan menghafal, membuat bacaan ataupun ulang kaji, dan peruntukan masa untuk latihan ataupun aktiviti study group. Jadi mengikut banyak kajian, dicadangkan yang sebaiknya untuk hafalan ini, proses yang pertama untuk hafalan ialah sekitar awal pagi, 6 pagi sehingga pukul 7, bergantung kepada keadaan dan suasana semasa. Kerana pada awal pagi biasanya badan tubuh akan segar, sihat, dan akal minda pun akan menjadi cergas. Jadi awal pagi sangat sesuai untuk kita menghafal. Banyak perkara yang boleh kita hafal, sifir, formula, dan apa saja nota-nota ringkas yang boleh kita gunakan untuk menjadi bahan maklumat penangkulan kepada kita. Jadi gunakanlah awal pagi, antara pukul 6 pukul 7 dicadangkan untuk kita menghafal. Proses yang kedua pula adalah berkait dengan bacaan ataupun ulang kaji. Dicadangkan pada para pelajar, bacaan atau ulang kaji ini sebaiknya dibuat pada pagi dan malam. Pada pagi antara pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi, 2 jam, lebih kurang. Dan pada sebelah malam pula, juga dalam masa 8.30 malam hingga pukul 10.30 malam.
dan itu juga bergantung kepada keadaan dan kesesuaian para pelajar itu sendiri. So, jadi belah pagi bila kita buat bacaan atau ulang kaji, kita buat bacaan ataupun ulang kaji yang biasa-biasa. Tapi dicadangkan pada sebelah malamnya pula, bacaan atau ulang kaji ni kita tumpukan pada bacaan ulang kaji yang intensif, yang memerlukan perhatian tumpuan yang lebih. Contoh, bila kita nak membaca subjek yang agak sukar, melibatkan bacaan yang agak kritikal seperti sains dan yang lain-lain, mungkin sebelah malam itu sangat sesuai kita lakukan. Dan yang proses ketiganya ialah latihan. Manakala untuk latihan ini juga termasuk dalam apa yang dikatakan kalau kita nak buat study group kita beserta kawan-kawan, dicadangkan pada sebelah petang, sekitar antara pukul 3, pukul 5, mengikut kesesuaian, mengikut keadaan. Dan andai kata pada ketika itu kita pergi tuition, kita pergi kelas tambahan dan sebagainya, ini dikira juga sebagai salah satu daripada proses latihan ataupun study group yang kita boleh rangkumkan dalam pengurusan masa belajar. Jadi para pelajar, kita dah lihat bahawa dalam belajar dalam seharian, gunakanlah penggunaan masa yang baik ini dengan menghafal awal pagi, baca ataupun buat ulang kaji pada pagi dan juga malam, dan pada sebelah petangnya pula kita buat latihan, banyakkan latihan ataupun study group dengan rakan-rakan. Dan saya yakini mengurus masa berterusan dengan cara yang bijak dan melakukan kekerapan secara berterusan, konsisten, maka pembelajaran kita akan lebih berkesan. Ingat pelajar, bila kita pandai, kita berjaya. Itu pasti. Bila kita pandai, kita akan berjaya. Kerana itu, jadilah pelajar yang tahu menghargai masa, kerana masa itu sangat ternilai apabila dipergunakan dengan sebaik mungkin. So, pelajar, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Namun, Pak Su harap seandainya ada sebarang masalah yang berbangkit berkaitan dengan sebarang isu proses pembelajaran, hantar email kepada Pak Su atas nama Pak Su Zaid Osman @gmail.com. Sehingga bertemu di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.